Saya Muhammad Ali Fizani, nombor metrik I19103787. Saya akan membentangkan pengenalan tentang tajuk kami tentang kewajipan mendidik anak-anak dalam Al-Quran. Okey, seperti yang kita lihat pada hari ini ramai anak muda yang terpengaruh dengan masalah sosial. Okey, jadinya ibu bapa muda atau pasangan yang akan mendirikan rumah tangga seharusnya mereka mendalami ilmu agama supaya kita dapat mendidik anak-anak kita di masa hadapan kelak. Di dalam Islam juga memiliki tata cara dan aturannya yang tersendiri. Okey, selain itu anak adalah amanah dan tanggungjawab bagi orang tuanya. Jika ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak, ibu bapa jugalah yang mencorakkan masa hadapan anak-anak kita. Okey, di dalam Islam merangkumi pemupukan benih keimanan, di mana anak-anak bukan sahaja diberi pendidikan sempurna dari segi fizikal dan intelek, bahkan juga pada emosi dan kerohanian mereka. Okey, seterusnya gaya asuhan. Gaya asuhan ni mempunyai hubungan yang rapat dengan kaedah mendidik anak-anak. Corak asuhan ibu bapa memainkan peranan penting. Contohnya seperti kaunseling keibubapaan. Ibu bapa seharusnya memberi nasihat selalu kepada anak-anak dan selalu bertanyakan khabar tentang masalah-masalah yang mereka hadapi dan cuba untuk membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, akhir sekali, secara khususnya kajian ini bagi mengenal pasti kaedah ibu bapa mendidik anak, selain berharap agar dapat memperlihatkan kaitan antara perilaku anak dengan ajaran dari kedua orang tua menurut Al-Quran. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Ismail akan menerangkan tentang perkataan pendidikan dalam bahasa Melayu ialah kata nama terbitan daripada kata akar didik, iaitu membawa maksud jaga, pelihara dan ajar. Manakala dalam bahasa Arab pula terdapat beberapa kalimah yang merujuk kepada pendidikan, iaitu tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Okey, ketiga-tiga ini secara umumnya adalah membawa istilah yang berlainan, tetapi ia membawa maksud kepada pendidikan menurut Al-Quranul Karim. Okey, poin penting dalam topik ini adalah ibu bapa haruslah memastikan anak-anak mendirikan solat. Okey, sebagaimana kita tahu, solat ini adalah tiang agama, dan solat ini juga mampu mengelak kita daripada melakukan dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Ankabut, dan bermaksud sesungguhnya solat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu juga, dengan solat ini juga, solat mampu mencegah kita daripada melakukan perkara yang mungkar dan gejala sosial. Okey, dalil wajib mendidik anak-anak dalam Al-Quran adalah daripada surah Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Okey, bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan. Okey, apa yang kita faham daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah itu adalah Allah menyuruh ibu bapa supaya mengajar anak-anak mendirikan solat. Sebab apa? Sebab ia mampu mengelak daripada melakukan perkara mungkar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam Al-Quran ini terdapat, seperti yang kita tahu, terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut tentang kewajipan kita untuk mendidik anak-anak. Okey, antara yang perlu kita lakukan adalah ibu bapa ni perlu mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Contohnya dengan mengajarkan mereka tentang Al-Quran, mengajarkan mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Okey, seterusnya perlu mengajar mereka tentang solat daripada mereka kecil, supaya bila mereka besar mereka tidak akan melakukan perkara yang tak elok dan mudah untuk melakukan ibadat. Okey, dalam Al-Quran juga terdapat banyak menyebut tentang kepentingan dalam mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Contohnya ia dapat memberi keuntungan kepada ibu bapa di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya,
menanam sikap tanggungjawab anak-anak itu terhadap ibu bapa. Dengan kita mengajarkan mereka dengan kalimat yang baik, kita dapat melembutkan hati mereka dan menanam sikap tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa, keluarga dan juga agama, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Fathi bin Muhammad. Nombor metrik I173024424. Saya akan berikan sedikit tentang cara didikan anak yang salah. Okey, yang pertama, ibu bapa memarahi anak apabila anak itu bercakap benar ataupun dia bercakap perkara yang betul. Yang kedua, tidak menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Okey, yang ketiga, ibu bapa tersebut merendahkan kebolehan anaknya. Okey, yang keempat, membandingkan kebolehan anak dengan orang lain, contohnya sepupu ataupun jiran. Okey, seterusnya, cara mendidik anak dengan betul. Yang pertama, mendidik menjadi anak yang soleh. Yang kedua, mendidik melalui contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga, mendidik dengan cara pemerhatian dan pengawasan. Jadi, amatlah besar tanggungjawab ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang bagus. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Iman Nasri bin Zulkarnain, I1730239. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada merumuskan kewajipan tentang tajuk inilah. Okey, pertama sekali apa yang kami dapat berdasarkan tajuk ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-13, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah wa inna syirka la zulman azim. Okey, dan maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Okey, di dalam ayat ini kita boleh lihat betapa pentingnya tentang pendidikan, di mana apabila pendidikan dapat membendung kita daripada mempersekutukan Allah Subhanahu Taala. Ini ditegaskan lagi apabila Nabi Muhammad SAW juga menyebut dalam hadis, iaitu hadis yang sangat terkenal, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih, iaitu yang bermaksud kamu sekalian adalah pimpin dan kamu sekalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Okey, di mana di sini kita dapat lihat bahawa jika kita seorang pemimpin, bukan jika kita memang adalah seorang pemimpin, maka kita bertanggungjawab untuk memimpin anak buah kita, iaitu mendidik anak-anak, tak kisahlah anak-anak ataupun anak buah kita. Itu adalah satu benda yang sangat penting kerana perkara tersebut akan dipertanyakan ketika di akhirat kelak. Okay, kita masuk kepada seterusnya, Rasulullah sebagai pendidik anak. Okay, dalam tajuk ini kita dapat lihat bahawa Rasulullah sebagai pendidik anak, di mana Rasulullah juga tidak cukup dengan mendidik. Rasulullah SAW memberikan kasih sayang, seperti mana di dalam hadis, puteriku merupakan sebahagian daripadaku, siapa yang menyulitkan dirinya maka ia sebenarnya turut menyulitkan diriku, dan sesiapa yang menyakiti dirinya maka orang berkenaan juga menyakiti diriku. Hadis ini jelas betapa Rasulullah SAW kasihnya kepada anaknya. Kesimpulan yang telah saya bawakan tadi, maka berakhirlah video kami pada hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.